Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlik wa atmim lana nurana ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Jawi muka surat 6. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Arti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Tuhan subhanahu wa ta'ala bagi segala yang baharu. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Keempat, sebagaimana maklum, penjagaan maknanya keempat di sini dengan maknanya teraturan ataupun pelaturan nisbah kepada bilang sahaja. Bukanlah yang keempat dengan maknanya hakikat di sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah yang keempat ni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tidak, cuma dibilangkan yang keempat ataupun daripada mula-mula dulu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya pada hari ini yang keempat. Itu semua hanya tertib pada sebutan lidah kita sahaja. Adapun pada nafsul amri ataupun pada diri hakikatnya, semua sekali sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaan bagi ada dia, sebagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya, yakni terjemahannya, terjemahan daripada bahasa Arab dulu kepada bahasa Melayu kitanya, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ni
bersalahan Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Bersalahan bagi segala yang baharu. Itu terjemah. Terjemah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ni, maknanya mukhalafah ambil daripada perkataannya khalafa yukhalifu, mukhalafatan wa khilafan, wa khilafan gitu. Jadi masdar di mukhalafah, masdar bagi khalafa dia ada dua. Khalafa yukhalifu mukhalafatan, satu. Masdar yang keduanya wa khilafan, khilafan. Maknanya di sifat yang keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kita boleh takbir dia dengan dua perkataan. Yang pertamanya sebagaimana aturan kitab kita ni, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tu yang pertama. Boleh juga ditakbirkan dengan kata wa khilafuhu ta'ala lil hawadis, pun boleh juga. Kerana ada dua masdar dia. Masdar pada perkataan khalafa yukhalifu ada dua, iaitulah mukhalafatan, iaitulah mukhalafah, dan yang keduanya khilafan, iaitulah wa khilafuhu ta'ala lil hawadis. Tu boleh dua. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, terjemahnya bersalahan Tuhan Subhanahu wa ta'ala, bersalahan bagi segala yang baharu. Tak sama Allah Ta'ala bersalahan, Allah Ta'ala berlainan, Allah Ta'ala berlainan bersalahan bagi segala yang baharu. Ni pun maknanya ulama-ulama ada sebab-sebab tertentu. Kerana apa? Ulama tidak kata dengan mukhalafatuhu ta'ala lil makhluqati, ataupun ulama tidak mengibaratkan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil mumkinati. Itu semua ada sebabnya. Walha benda sama saja. Walha sebut hawadis, sebut alam, sebut mungkin, sebut maknanya satu laginya makhluk. Itu afrad dia sama saja. Kita ni boleh dipanggil makhluk, kita juga boleh dipanggil alam, dan kita juga boleh panggil mungkin, kita juga boleh panggil hadis. Sama saja. Tapi ulama-ulama maknanya di sifat keempat ni, pada perbicaraan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, mereka mengibaratkan dengan kata hawadis, iaitulah hadis. Ambil daripada hadis lah, jamak dia lil hawadis, segala yang baharu. Tidak ibaratkan dengan lil makhluqat, iaitulah makhluk. Tak ibarat dengan kata makhluk, tak sama dengan makhluk. Tak guna gitu. Kerana apabila sebut hadis ataupun bila sebut hawadis, jamak daripada hadis tadi, segala yang baharu, yang tu maknanya dari sudut makna dianya melengkapi. Kerana bila sebut hadis ataupun hawadis, segala yang baharu ni, baharu-baharu ni kena kepada dua. Yang pertamanya baharu hakiki. Apa baharu hakiki? Ta'rif dianya iaitulah mawjudun ba'da adamin, benda yang ada selepasnya tidak ada. Atau panggil baharu hakiki. Yang keduanya bila sebut baharu, kena juga dengan maknanya baharu majazi.
Apa baru majazi? Iaitulah ta'rif dianya mutajaddidun ba'da adami. Benda yang berlaku selepas daripada tidak berlaku. Itu ibarat kitab. Maknanya bila sebut baharu, melengkapi kesemua perkara. Semua perkara yang diwaham tadi, perkara yang kita duduk keliru tu. Maknanya contoh, seperti kita kata kelapa. Kelapa tu dia panggil benda baru hakiki. Buah kelapa, buah durian ke, kita ke, panggil baru hakiki. Benda yang ada selepasnya tidak ada. Dulu kita tak ada, baru ada, atau panggil benda baru hakiki. Jadi kita buah kelapa, atau dia panggil benda baru yang hakiki. Dulu tak ada, baru ada. Dan satu laginya di buah kelapa tadi tu, contohnya duduk atas pokok, tiba-tiba luruh, debak jatuh di bawah. Itu luruh tu dia panggil baharu majazi. Luruh tadi tu dia panggil mutajaddidun ba'da adami. Benda yang berlaku selepas daripada tak berlaku. Dulu tak berlaku, debak baru berlaku. Itu pun panggil benda baru juga. Luruh, besar, kecil, pendek, rendah, patuh, renyuk. Itu semua panggil benda yang berlaku selepas daripada tak berlaku. Gelah umpamanya, gelah tu benda ada, gelah tu panggil benda baru, benda baru. Tiba-tiba ada orang pekong batu di gelah tadi, pecah. Pecah tu benda baru juga, tapi baru berlaku dengan maknanya baharu majazi. Berlaku selepas daripada tak berlaku. Itu panggil pecah, pendek, panjang, tinggi. Itu semua dia panggil amrun iktibari. Benda yang tak ada tu pun masuk dalam kata benda baru. Tapi baru apa? Baru dengan makna baru majazi, mutajaddidun ba'da adami. Ataupun diri benda yang ada semua tu dia panggil baharu hakiki. Lalu tu ulama mengibaratkan dengan kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, kerana yang tu lebih menyeluruh dibandingkan dengan makhluk. Kalau sebut mukhalafatuhu ta'ala lil makhluqat, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala makhluk, yang tu tak menyeluruh dari sudut makna dia. Kalau sebut makhluk, benda yang kena jadi. Benda yang kena jadi ni kena kepada benda ada sahaja. Benda sungguh, benda seperti yang kita kata luruh, seperti pecah, panjang, pendek, rendah, jatuh, atas bawah, kiri kanan, tu semua tak termasuk dalam kata makhluk. Kerana benda tu benda sungguh, benda amrun iktibari. Adapun makhluk-makhluk ni kena kepada benda ada sahaja, atau panggil makhluk. Sebab tu ulama tidak mengibaratkan dengan kata mukhalafatuhu ta'ala lil makhluqat, kerana tidak menyeluruh dari sudut makna dia. Sedangkan benda amrun iktibari tadi tu ada juga kadang-kadang kita faham. Tengok seperti orang kata Allah turun. Turun-turun tu panggil apa? Panggil benda baru tu. Tu besar. Oh, besar Allah Ta'ala, lebih besar daripada arasy dia kata. Sebab itulah Allah Ta'ala boleh mentadbir alam ni. Tu kecek bodoh tu. Ada tu. Kalau tidak Allah Ta'ala maha melihat bagaimana kalau dia kecil. Tu besar-besar tu apa? Besar-besar tu makhluk. Apa dia panggil benda baru. Tu Allah Ta'ala tak sama dengan segala benda baru. Tu masuk situ tu. Kalau kata makhluk tak masuk besar, tak masuk besar, kecil, jatuh, turun, bawah dan kanan kiri, tak masuklah benda baru. Apa ni benda makhluk kalau sebut makhluk.
Kerana makhluk hanya khusus kepada benda ada. Tapi bila sebut baru, benda ada pun masuk, benda yang sungguh pun masuk. Itu panggil benda baru. Itu di antara kerana apa? Ulama dia tidak mengibaratkan dengan makhluk. Dan ulama juga tidak mengibaratkan dengan kata lil mumkinat, kerana mungkin-mungkin ni terlampau umum pula. Adapun bila sebut makhluk hanya kena kepada benda ada saja. Tapi bila sebut mungkin terlampau umum sangat pula, terlalu meluas sangat pula. Kerana mungkin-mungkin ni ada beberapa kategori dia. Di antaranya kategori mungkin yang dipanggil dengan mungkin sayujad. Apa mungkin sayujad? Seperti anak bagi kita. Anak bagi kita ni hak tidak ada ni, dia panggil mungkin sayujad nama dia. Mungkin yang selagi akan ada. Tak ada lagi, tapi selagi akan ada. Kita ada dah anak yang pertama. Anak yang kedua tu dia panggil mungkin yang selagi akan ada. Manakala sebut mukhalafatuhu ta'ala lil mumkinat, maka di situ makna dia terlampau umum. Maka terlampau umum dia kadang-kadangnya jadi tak sah pada makna. Umpama seseorang kata, mukamu ni sama dengan anakmu, hok lagi akan ada. Orang tak bercakap gitu. Mukamu sama dengan anakmu, hok selagi akan ada. Tak sah dari sudut makna kita. Maknanya nak menyerupakan muka kita dengan anak kita yang lagi akan ada. Tak ada lagi anak kita, kita kata dah mukamu sama dengan anakmu, hok lagi akan ada. Tak sah. Sebab tu maknanya lil mumkinat tak digunakan pada ibarat mukhalafatuhu ta'ala. Sebab tu ulama guna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Itu di antara jawapan-jawapan kerana apa? Ulama-ulama ni dia tak guna dengan kata perkataan yang lain, walaupun dari sudut afrod dia nya sama saja. Sebut makhluk hok tula je dengan hadis tadi. Kalau sebut alam, kalau sebut mungkin, hok sama je. Empat perkataan ni benda sama saja tujuan dia. Bukan tujuan dia, tuju dia. Hala tuju dia tu benda sama. Bila sebut mungkin, kita lah mungkin. Bila sebut makhluk, kita lah makhluk. Bila sebut baru, kita lah baru. Bila sebut alam, kita lah alam. Tu dia panggil ikhtilaful ibarat bi ikhtilafil i'tibarat. Bersalah-salahan pada tuturan percakapan ialah kerana bersalahan-salahan pada nisbah iktibar sahaja. Walhanya benda sama saja. Tu di antara jawapan-jawapan dia. Kerana apa? Ulama guna lil hawadis. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tu pun banyak lagi tu. Kerana apa diguna dengan hu ta'ala, mukhalafatuhu ta'ala? Sebab apa di sifat-sifat lain tak guna wujuduhu ta'ala, baqa'uhu ta'ala, akidamuhu ta'ala. Tiba-tiba di mukhalafah guna mukhalafatuhu. Sebab apa? Semuanya ada perbincangan ulama. Kalau bincang hak tu pada hak ni yang malam ni, tak mengaji dah kita malam ni. Tu hidup pondok, hidup pondok. Atau keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya, arti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ni, bersalahan Tuhan subhanahu wa ta'ala, bersalahan bagi segala yang baharu. Bersalahan dengan makna berlainan Allah Ta'ala, berlainan bagi segala yang baharu. Dan maknanya, makna bersalahan Tuhan subhanahu wa ta'ala bagi segala yang baharu ni ialah ketiadaan menyamai. Dia nak tafsir lagi. Apa makna bersalahan Tuhan subhanahu wa ta'ala bagi segala yang baru? Dengan maknanya ketiadaan menyamai Allah Ta'ala
tak serupa Allah Ta'ala, tak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi segala makhluk. Allah Ta'ala tak sama, Allah Ta'ala tak serupa bagi segala makhluk. Sini baru dia guna makhluk. Tu sebabnya tu dia panggil kalam tasamuh, nak bermudah-mudah. Hakikatnya biar kita faham sebab apa ulama guna hawadis tak digunakan makhluk. Ni makhluk-makhluk ni dia ada sebab-sebab tertentu kerana apa diguna hawadis dibandingkan dengan perkataan yang tiga daripada tu awalim, mungkinat dan juga satu laginya apa tadi? Mungkinat, awalim dan juga makhlukat. Tu ada sebab-sebab dia. Walhasilnya biar kita faham apa makna dia. Dan maknanya, makna bersalahan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala nak tafsir lagi kepada Melayu lagi dengan maknanya tak serupa Allah Ta'ala, tak sama Allah Ta'ala bagi segala makhluk. Allah Ta'ala tak serupa, tak sama dengan segala makhluk dia, tak sama. Dan jika pada satu wajah sekalipun, tu royah pada kata tak sama. Kata tak sama Allah Ta'ala tu, tak serupa Allah Ta'ala tu, bersalahan Allah Ta'ala daripada segala yang baharu, daripada segala makhluk tu. Dan jika pada satu wajah sekalipun, yakni tak serupa, walaupun satu jalan sekalipun, tak sama Allah Ta'ala dengan makhluk dia, tak sama Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Ini wajib kita iktiqad dalam hati kita, wajib kita berpegang dalam hati kita. Di antaranya yang terbesar sekali, yang ramai daripada kalangan kita tergelincir, tergelecohnya di dalam bab akidahnya simpulan iman, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ramai tergelincir. Sebab tu ulama-ulama dia bincang panjang sedikit baliknya. Manakala disifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ni, kerana ramai sangat yang jatuh kaki dia, ramai sangat yang tergelincir dalam bab akidah, dalam bab untuk memahami sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Betapa ramainya kira. Bukan setakat orang yang jahil saja, bukan setakat orang yang tidak berada dalam majlis ilmu sahaja, bahkan yang alim-alim sekalipun ramai yang tergelincir dalam bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia alim, tapi alim dalam ilmu yang lain. Tapi dalam bab ketuhanan, khususnya pada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dia tergelincir. Dia tak memahami dengan baik. Sebab itulah ulama-ulama jaga sangat sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, biar kita faham betul-betul. Barulah maknanya iman kita tu sah. Kerana tak faham betul-betul, terutamanya sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kalau iktikad kita salah, maka na'udzubillah, iman kita tadi tu tak betul. Iman kita tadi tu terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu kena faham betul-betul sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wajib kita iktikad dalam hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sama, tak serupa dengan segala yang baharu, tak sama dengan makhluk. Itu wajib kita iktikad dalam hati kita. Dan kita ni pun tak sama dengan Allah. Itu dia panggil bina musyarakah, mukhalafah ni. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dia, tak sama dengan segala yang baharu. Kita ni pun segala yang baharu, kita makhluk ni pun tak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wajib kita iktikad gitu. Wajib kita iktikad kita tak sama dengan Allah. Apa ni? Allah tak sama dengan kita, tak sama dengan makhluk. Itu wajib iktikad dalam hati kita. Kerana apa tu? Maknanya Allah Ta'ala tu tak serupa dengan makhluk dia, tak sama dengan segala yang baharu. Kerana segala yang baharu ini
Ni kerana apa Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dia, dengan segala yang baharu ni? Kerana segala yang baharu ini tiada sunyi ia segala yang baharu ni, tiada lepas ia segala yang baharu ni, tak lepas tak sunyi daripada bahawa ada ia segala yang baharu jauhar. Tak lepas daripada segala yang baharu ni mesti dia jauhar, atau ada ia segala yang baharu ni arad. Tu di antara sebab dia. Sebab apa Allah Ta'ala tak sama dengan segala yang baharu, ataupun Allah Ta'ala dengan kata lain, dengan cakap mudah-mudahnya, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Sebab apa? Kerana makhluk-makhluk ni, kerana benda baru ni tak lepas daripada jauhar dari sudut zat dia, dan juga tak lepas daripada kata arad dari sudut sifat dia. Jauhar kalau terjemah dari sudut lughahnya permata, tu jauhar. Jauharatul Tauhid, permata ilmu tauhid, ada satu kitab. Tu jauhar asalnya permata. Tapi ulama makulat dia mengambil istilah jauhar, dia pinjam wak mari dalam ilmu makulat diguna makna khusus jauhar dengan makna jirim. Tu jirim, jauhar-jauhar ni dalam istilah makulat. Bila sebut dalam istilah ilmu akidah usuluddin dengan maknanya jirim. Jadi bila sebut makhluk-makhluk ni tak lepaslah dia ataupun tak sunyilah dia, mesti zat dia tu jirim. Itu maksud. Bila sebut makhluk mesti jirim. Bila sebut zat makhluk, bila sebut benda baru, zat dia mesti jirim. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak berjirim. Itu bila sebut makhluk mesti zat dia jirim. Atau manakala sebut makhluk segala yang baharu, sifat dia mesti arad. Arad kalau terjemahan dari sudut lughahnya dia panggil benda yang mendatangi. Maka ulama makulat guna pakai arad buat dengan makna sifat, iaitulah sifat makhluk. Bila sebut arad tertentu kepada sifat makhluk, kerana sesuai munasabah dengan kata arad ni, benda pesing kedatangan, datang mendatangi. Contohnya seperti pisang. Pisang tu zat, jirim. Sifat pisang hijau. Lepas tu ada kalanya dia berubah kepada kuning. Ada kalanya lagi sampai satu tahap dia berubah kepada warna koko-koko. Buruk dah sikit-sikit. Tu dia panggil sifat tu. Maknanya munasabah daripada situ ulama makulat guna pakai arad dengan makna sifat bagi makhluk. Itu asal ceritanya. Asal maknanya, asal makna dia arad-arad ni ialah benda yang mendatangi, datang mendatangi, itulah arad. Lalu tu ulama ambil lughah arad ni guna pakai di dalam ilmu makulat, dia panggil sifat bagi makhluk, itulah arad. Jadi walhasilnya bila sebut segala yang baharu makhluk, zat dia mesti jirim dan sifat dia mesti arad. Adapun sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak boleh nak dipanggil arad, kerana arad-arad ni ialah sifat yang tertentu kepada kita makhluk ataupun kepada segala benda baru, atau panggil arad. Ini seperti hitam, seperti putih, seperti pedas, tu semua dia panggil sifat bagi makhluk, iaitulah arad. Bila sebut arad, ingat dalam hati kita, iaitulah sifat bagi makhluk. Dengan kata lain dalam ilmu usuluddin, dia panggil arad. Itulah makhluk. Jadi makhluk-makhluk ni mesti zat dia berjirim, sifat dia arad. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala zat dia tidak berjirim,
sifat dia tidak arad. Itulah panggil makhluk. Biar kita kenal betul-betul makhluk-makhluk ni zat dia berjirim. Tak lari, tidak ada satu makhluk, tidak ada satu benda yang baharu tidak berjirim. Zat dia mesti berjirim. Mesti berjirim. Apa jirim? Ini takrif jirim. Jadi jirim-jirim ni ialah maknanya ma yatahayyaza binafsih, tu jirim. Jirim ialah benda yang mengambil tempat dengan diri dia sendiri, tak perlu kepada tumpang benda lain. Itulah jirim. Maka jirim-jirim ni dibahagikan oleh ulama-ulama dengan beberapa bahagian. Yang pertama, jirim-jirim ni ialah sesuatu benda yang boleh dia nak belah, boleh juga kita nak kerak, boleh juga kita nak menipiskan. Tu dia panggil jirim lagi jisim. Tu dia panggil benda jirim lagi jisim. Ialah tiap-tiap benda yang boleh kita nak belah dia, tiap-tiap perkara yang boleh kita nak kerak dia, tiap-tiap perkara yang boleh kita nak nipiskan dia. Itulah panggil jirim lagi jisim. Ataupun benda tersebut hanya ada di dia dua sifatan sahaja. Dengan maknanya dia boleh belah, boleh kerak, tapi nak menipiskan tak boleh, pun panggil jirim juga. Ataupun dia boleh kerak sahaja, nak belah tak boleh, nak menipiskan tak boleh, ada satu sifatan sahaja di dia, pun panggil jirim juga. Sama saja. Walhasilnya jirim-jirim ni ialah tiap-tiap benda yang boleh kita nak belah dia kerana ada besar, boleh nak kerak dia sebab ada panjang, boleh kita nak nipiskan dia kerana ada tebal. Itulah panggil jirim. Umpamanya kayu. Kayu. Kita nak belah dia, boleh, sebab ada lebar di dia. Kita nak kerak dia, boleh, sebab ada panjang di dia. Kita nak nipiskan dia pun boleh, sebab ada tebal di kayu tadi. Di kayu tu berhimpun tiga sifatan, terhimpun tiga komponen, panggil jirim lagi jisim benda tu. Ataupun satu benda yang berhimpun dua sahaja sifatan di dia, seperti kertas. Seperti kertas. Kertas tu kita nak belah dia boleh, sebab ada lebar di dia. Kita nak kerak dia boleh, sebab ada panjang di kertas. Tapi manakala kita nak nipiskan dia lagi, tak boleh dah. Sebab dia sudah nipis dah. Tu kertas ada dua sifatan saja. Nak nipiskan tak boleh dah. Panggil jirim juga. Ataupun ada kalanya satu sifat saja di dia, ada satu komponen saja di dia, iaitulah boleh nak kerak saja. Nak menipiskan tak boleh, nak belah tak boleh. Umpama rambut kita, nak belah tak ada lebar di dia, nak nipiskan dia sudah nipis rambut kita, tapi nak kerak boleh. Sebab dia ada panjang di rambut kita. Ada satu sifat saja, pun panggil jirim juga. Tu jirim tu. Biar kita kenal makhluk-makhluk ni, jirim-jirim ni bagaimana. Itulah jirim. Yang kedua, dikatakan dengan panggilan jirim firi ataupun jauha fardin. Jirim firi ni pun panggil jirim juga. Apa jirim firi ataupun jauha fardin? Iaitulah tiap-tiap benda yang sangat halus sangat. Tak boleh nak belah dia, tak boleh nak kerak dia, tak boleh nak kisik dia, tak boleh kita nak menipiskan dia. Benda yang sangat halus. Sekira-kira halus seperti atom tu lah. Tu semua dia panggil jauha fardin. Dia panggil dalam istilahnya jirim firi, pun panggil maknanya sifatan bagi makhluk juga, ataupun jirim bagi makhluk juga. Itu jauha fardin, benda yang sangat halus. Halus dia sekira-kira tak boleh nak belah, tak boleh nak kerak,
tak boleh nak menipiskan. Seperti kita ambil debu, satu saja debu, tu tak boleh nak belah, tak boleh nak kerak, tak boleh nak nipiskan debu, satu debu tu dia panggil jauhar fardin. Apa tu? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Panggil berjirim juga dia tu. Berjirim yang mengambil tempat juga ni, tapi dia panggil jirim firik, benda yang sangat halus. Tadi jirim saja, benda yang boleh belah, kerak dan nipiskan tu dia panggil jirim sahaja. Adapun yang ni jirim firik, benda yang sangat halus. Ni semua dia panggil zat bagi makhluk, nama dia. Apa zat bagi makhluk? Iaitulah berjirim. Ada kalanya jirim lagi jisim, ada kalanya zat bagi makhluk ni ialah jirim firik. Itu di antara pengenalan kepada kita, biar kita kena sengerti, itulah maknanya zat bagi makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala zat dia tidak berjirim. Tidak berjirim. Biar kita kenal, tak dijirim-jirim tu begitu. Maka zat Allah Ta'ala dia tak sama dengan makhluk dia. Maka zat makhluk ni ialah berjirim. Maka zat Allah Subhanahu wa taala tidak berjirim. Sama ada jirim lagi jisim ataupun jauhar fardin. Itulah maknanya makhluk terdiri zat dianya berjirim. Sama ada jirim lagi jisim ataupun jirim firik. Dan ulama di antaranya Imam Ghazali, dia membahas lagi jirim-jirim ni ada satu lagi nama dianya jirim latifah. Dia panggil jirim yang latif, jirim bangsa lembut seperti cahaya, udara. Itu dia panggil jirim juga tu. Tapi jirim yang jenis dia lembut pun panggil jirim juga. Panggil jirim juga. Allah Ta'ala tak sama, zat dia tak sama dengan makhluk. Dengan makna makhluk tu berjirim, zat Allah Subhanahu wa taala tidak berjirim. Itu biar kita faham betul-betul apakah maknanya sifat apa ni zat bagi makhluk tu bagaimana. Itulah zat bagi makhluk. Maka Allah Ta'ala zat dia tak sama dengan makhluk dia. Tak sama. Lalu tu manakala kita reti, kita faham begitu, dengan maknanya zat Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk, dengan maknanya zat makhluk tu berjirim, Allah Ta'ala zat dia tidak berjirim, maka kadang-kadangnya sebab itulah manakala kita faham begitu, kita pun kena pegang, maknanya kita kena memahami satu masalah lagi. Dengan maknanya manakala sebut makhluk, makhluk ni semuanya sama. Tu biar kita faham satu lagi. Bila sebut makhluk semuanya sama. Apa sama? Iaitulah berjirim. Contoh, kita kata tangan monyet dengan tangan motosikal, sama ke tak sama? Tak sama dia kata. Walhal sama ke tak? Kalau kita mengaji tadi, sama. Sama dari sudut mana? Sama dari sudut berjirim tu. Seperti lagi, kaki buaya dengan kaki kita, sama ke tak sama? Tak sama dia kata. Sama. Sama dari sudut mana? Sama dari sudut berjirim. Itu sama. Bila sebut makhluk, semuanya sama. Sebab itulah tak boleh kita nak kata Allah ada tangan, tapi tangan Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan tangan kita. Tak boleh. Kerana bila sebut tangan ni apa tangan? Berjirim. Bila kita kata tangan Allah Ta'ala tak sama dengan tangan kita, mewahamkan di kitanya, Allah Ta'ala tu berjirim. Contoh tadi. Kerana bila kata tangan motosikal dengan tangan makhluk, dengan tangan kita ataupun dengan tangan monyet, tak sama. Tapi walaupun tak sama dari sudut bentuk, adapun dari sudut hakikatnya sama, iaitulah berjirim.
Sebab tu tak boleh kita nak kata Allah ada tangan, tapi tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Bimbang-bimbangnya masyarakat, maknanya memberi waham, menjadi keliru. Oh, Allah ada tangan, dengan bandingan semisal dengan tadi. Tangan kita dengan tangan motosikal tak sama. Oh, Allah ada tangan lah. Tu jadi keliru begitu. Sebab itulah tak boleh kita nak kata begitu. Salah kita kata begitu dalam kita menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat tadi. Tak betul tafsir begitu saat ni. Salah. Bahkan bimbang-bimbangnya lari akidah, terjerumus daripada golongan-golongan yang bukan daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Itu biar kita faham betul-betul makhluk-makhluk ni begitulah. Zat dia mesti berjirim, dan sifat dia satu laginya mesti berarak. Jadi arak ni ialah sifat bagi maknanya sifat bagi makhluk tertentu. Arak ni adalah sifat bagi makhluk, seperti hijau, seperti pedas ada di lada, seperti manis ada di gula. Itu semua dia panggil arak, nama dia. Apa arak? Sifat bagi makhluk. Adapun Allah Ta'ala sifat dia ialah sifat. Tak boleh nak dikatakan sifat Allah tu arak, kerana arak-arak ni hanya sifat khusus bagi sifat makhluk sahaja. Itulah makhluk nama dia. Itulah makhluk. Dan Allah Ta'ala, manakala kita tahu tadi segala yang baharu ni tak lepaslah daripada, maknanya kalaulah zat dia tu berjirim dan sifat dia tu berarat, dan Allah Ta'ala bukan Allah Ta'ala ni jauhar. Zat Allah Ta'ala ni bukan jauhar, bukan berjirim, dan bukan Allah Ta'ala ni juga sifat dia nya arat. Kerana jirim dan arat ialah makhluk, maka Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Zat dia bukan jirim, sifat dia bukan arat. Maka tiada ia Allah Ta'ala. Dah Allah Ta'ala tu bukan jirim zat dia dan sifat dia bukan arat, maka tiada ia Allah Subhanahu wa Ta'ala ni menyerupai akan sesuatu, yakni menyerupai akan sedikit pun daripada makhluk. Tak menyerupai sekali-kali. Allah Ta'ala tu sedikit pun tak serupa dengan makhluk dia sama sekali. Itu wajib kita iktikad begitu dalam hati kita. Wajib kita iktikad Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dia, ataupun Allah Ta'ala tak sama dengan segala yang baharu. Walau sedikit pun tak serupa. Tiba-tiba kita kata maknanya Allah Ta'ala tak sama, tak serupa dengan makhluk, sedikit pun tak serupa. Tapi nisbah bercakap kadang-kadangnya ada seperti nak serupa. Tu kita tak faham tu. Banyak kadang-kadang kita dengar daripada pengajar-pengajar, maknanya dia kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, tapi dari sudut cakapan dia sama tu kalau mau bercakap gitu tu. Sebab apa tu? Tak faham di akidah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk. Jadi kena makhluk-makhluk ni apa? Kena betul-betul. Mana dalil kata makhluk-makhluk ni ialah jirim, ialah arak? Allah Ta'ala suruh tahu kan dengan cara-cara sebegitu rupa? Ya, kerana Allah Ta'ala sendiri firman di dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibil, afala yanzuru ilal ibil, dengan maknanya Allah Ta'ala suruh kita fikir kepada makhluk. Maka oleh kerana Allah Ta'ala perintah kita supaya kita fikir pada makhluk, maka ulama-ulama dalam hak untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kaji tentang makhluk. Makhluk-makhluk ni bagaimana?
Makhluk ni, maka ulama-ulama kaji, makhluk-makhluk, bila sebut makhluk, tiap-tiap makhluk ni zat dia mesti berjirim, sifat dia mesti berarad. Tu keluar jalan dia. Kerana Allah Ta'ala suruh kita fikir kepada makhluk untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, maka dia tidak berjirim zat dia dan sifat dia tidak berarad. Manakala zat Allah Ta'ala tidak berjirim, itulah kita tak boleh nak tanya di mana Allah. Tak boleh nak tanya. Kerana zat Allah bukan berjirim. Kerana berjirim ni mesti bila sebut berjirim mengambil tempat. Tak ada benda yang tak ada benda yang berjirim tidak mengambil tempat, tak ada. Cari satu benda yang tidak berjirim tapi tidak mengambil tempat, tak ada. Itu sifat lawazim, sifat mesti dah. Yang berangkai-rangkai dah. Bila sebut jirim mesti dia kena mengambil tempat. Maka Allah Ta'ala tu tidak berjirim, Allah Ta'ala tu tidak bertempat. Sebab tu salah kita tanya di mana Allah. Salah nak tanya begitu, tak kena. Tak kena cara. Kalau bahasa kasar kan, tolu pertanyaan ni. Tolu. Sebagaimana kita kata contoh, dia lelaki, tiba-tiba orang tanya dia, bila mu nak beranak? Soalan tolu dia mu. Mana dia mau tanya kahwin, bila nak beranak, kahwin lelaki. Kena tanya kepada siapa beranak ni baru betul soalan dia. Tanya kepada perempuan. Kena tanya perempuan ni, tanya kepada lelaki. Tak betul dari sudut pertanyaan tadi. Tak kena pertanyaan tadi. Tanya anak kepada lelaki, bila mu nak beranak, dia lelaki. Kena tanya kepada perempuan, bila mu nak beranak? Aku tak kahwin lagi. Dia kata, tak kahwin lagi, ramai ustaz-ustaz 3 lagi kosong tak sih kau. Gitu baru betul. Tu dia ni. Baru soalan tadi tu betul. Maknanya ni pun sama. Tak boleh kita nak tanya di mana Allah. Tak boleh. Kerana zat Allah Ta'ala bukan berjirim. Bukan berjirim. Maka bila bukan berjirim, tidak bertempat. Biar betul waktu tu. Akidah kita naik satu tangga dulu. Tak naik lagi ni, tak naik lagi ke arah ni. Lambat lagi tu. Habis itu. Dan Allah Ta'ala tu bukan jauhar, zat dia bukan jirim dan bukannya sifat dia tu arad, maka tiada ia Allah Ta'ala tu menyerupai akan sesuatu, yakni akan sedikit pun daripada makhluk sekali-kali. Yang tak sama Allah Ta'ala dengan makhluk dia sama sekali, tak ada pun yang sama. Maka jikalau mencampak oleh syaitan pada zihin engkau, maka jikalau mencampak, yakni jikalau diusik, jikalau diwaswaskan, ataupun jikalau diberi lintasan gitu. Maka jikalau mencampak oleh syaitan pada zihin engkau, yakni pada fikiran engkau. Zihin asal maknanya batin bagi hati tu. Tu dia panggil zihin. Maka jikalau menjampak oleh syaitan pada zihin engkau, pada fikiran engkau, dia mari mewaswaskan, dia usik kamu, bahawasanya dia kata apabila tiada ada Tuhan itu jirim, kalaulah Tuhanmu tu zat dia bukan jirim, dan tiada arad dan sifat dia tu bukan arad, sebagaimana munduk iktiqad tu, maka apalah hakikatnya, hakikat Tuhan engkau? Ini mari soalan dalam hati kita. Siapa yang mewaswaskan begitu? Syaitan. Syaitan mari waswaskan kita. Ataupun manusia yang bersifat dengan syaitan mari mewaswaskan kita. Dia mari tanya kita. Tu kerana syaitan ni ada dua. Syaitan minal jin dan syaitan daripada ins. Syaitan daripada kalangan jin yang kita sebut iblis, dan ada satu lagi syaitan daripada kalangan manusia. Kerana syaitan ni ialah tiap-tiap perkara
yang berperangai jahat dipanggil syaitan lah. Maka nak termasuk dalam kitab kita ni syaitan iblis lah, lebih mudah lagi, ataupun syaitan manusia boleh juga. Kalaulah syaitan ni mari usik kita di fikiran kita apabila Tuhan kita ni zat dia bukan jirim, ataupun sifat dia ni bukan arak, dia kata maka apalah hakikatnya, hakikat Tuhan engkau, dah lagu mana Tuhanmu? Zat dia bukan jirim, sifat dia bukan arak, bagaimana Tuhan engkau? Atau mari telitah perasan dalam hati kita ataupun diusik dalam hati kita. Maka kata olehmu, ulama ajar kita, maka kata olehmu, yakni ingatlah kamu di dalam hati kamu, ataupun kamu kata di lidah sendiri, maka kata olehmu pada menolak demikian itu, demikian kata barang yang mencampur oleh syaitan pada zihin engkau hingga akhir itulah. Mu kata tiada mengetahuikan, yakni tiada mengetahuikan akan hakikat kita. Tiada mengetahuikan, yakni tidak tahu akan hakikat Allah Ta'ala, melainkan yang tahu hakikat Allah Ta'ala ni Allah jua, Allah Ta'ala sahaja. Tu ulama ajar kita. Kalau mari perasan dalam hati kita diusik dengan cara begitu, kita jawablah dalam hati kita, aku tak tahu, melainkan yang tahu hakikatnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Tapi aku yakin Allah Ta'ala tu ada. Aku yakin Allah Ta'ala tu bukan berjirim. Aku yakin Allah Ta'ala tu sifat dia bukan arak. Aku yakin Allah Ta'ala tu tak bertempat. Tapi bagaimana hakikat dia, aku tak tahu. Aku serah kepada Allah. Allah sahajalah yang tahu. Cukup dah kata tu. Tu kalau datang diusik dalam hati kita. Dalil dia, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dalil pada kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk ni. Artinya, arti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tiada seperti umpamanya, umpama Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada seperti umpama Allah Ta'ala. Tak ada sesuatu, yakni sesuatu pun tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu kalau kira-kira yang terjemahan lebih telus, lebih maknanya lebih betul, iaitulah tiada seperti, tiada umpama bagi Allah Ta'ala sesuatu gitu. Tidak ada seperti itu. Tapi dalam kitab kita tambah seperti. Sebab apa dia tambah seperti? Kerana dia terjemah harfun biharfin. Laisa tu tiada, kaf butir tu maknanya seperti, mislihi tu umpamanya umpama Allah, syai'un tu sesuatu. Tapi kalau kira-kira pada dari sudut makna dia, seperti itu dibuang. Kerana apa? Dia panggil kaf, kaf zaidah dia panggil. Kaf lebih, kaf ziyadah. Apa faedah kaf ziyadah ni? Untuk mentaukidkan makna tak sama. Tu dari sudut makna tak bolehlah bubuh seperti itu. Kena dengan maknanya, tidak ada umpamanya, umpama Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun, tidak ada serupa dengan Allah Ta'ala sedikit pun, dengan makna lagu tu. Tu kalau kita nak terjemah ataupun kita nak silau dari sudut makna, buat bulat seperti itu, dia panggil kaf zaidah. Jangan pangkah seperti itu, cuma bulat, tulis di situ kaf zaidah. Kaf zaidah, tambah saja, dari sudut makna tak ada. Inilah dalil Allah Ta'ala tak sama dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dia walau sedikit pun. Itu syai'un dia panggil isim nakirah. Dan ialah Allah Ta'ala tu yang amat mendengar, yakni Allah Ta'ala tu yang bersifat dengan sifat pendengar dan amat melihat. Bukan dan tu, lagi tu. Maknanya bulat lagi lah. Jangan pakai kitab bulat, tulis tepi lagi yang betulnya. Lagi amat melihat, yakni Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat pelihat.
dan lemah daripada mendapat, dan bermula lemah daripada mendapat, yakni mendapat akan hakikat Allah Ta'ala tu. Itulah lemah daripada mendapat hakikat zat Allah Ta'ala ni. Itulah pendapat, yakni itulah panggil kita reti dah tu. Kita tak reti hakikat zat Allah Ta'ala lagu mana bagaimana, itulah panggil kita reti, itulah panggil kita faham berkaitan dengan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maknanya wajib kita iktikad dalam hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sama dengan makhluk dia. Dengan maknanya makhluk ni berjirim, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berjirim. Semua makhluk mesti berjirim. Tidak ada yang tidak berjirim. Itulah dari sudut zat dia. Dan mustahil lawannya, lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu menyerupainya Allah Ta'ala bagi sesuatu daripada segala makhluknya. Wallahu alam wa ilmuhu wa atam.